Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah Irfana binti Mat Husni, pemegang kad matrik A168700. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pelan pembangunan Bandar Baru Bangi dalam jangka masa 30 tahun bagi subjek LMCP 1552 Pembangunan Mapan dalam Islam. Sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan mengenai definisi bandar mapan. Menurut UNCHS, bandar mapan ini merupakan bandar yang mampu mengekalkan pencapaian dalam pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal untuk selama-lamanya. Manakala definisi pembangunan bandar mapan pula adalah sebuah bandar yang mampu mencapai tahap minima kualiti kemampuan berdasarkan penilaian yang diukurkan Petunjuk Bandar Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada pembangunan Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi ini merupakan sebuah bandar yang berada di daerah Hulu Langat yang berkembang akibat proses konurbasi pembangunan. Bandar ini ditadbir di bawah BP Kajang di bawah kawasan Majlis Perbandaran Kajang. Keluasan kawasan Bandar Baru Bangi ini termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia secara keseluruhannya seluas 3,245 hektar. Fungsi semasa bandar ini merupakan sebagai bandar pentadbiran daerah dan bandar pendidikan. Bandar Baru Bangi ini juga dikelaskan sebagai bandar utama dalam hierarki perbandaran dasar pembandaran negara kedua. Ini merupakan antara contoh gambar Bandar Baru Bangi. Seterusnya adalah pelan pembangunan Bandar Baru Bangi. Okey, fokus utama dalam pelan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan bandar rendah karbon. Menurut Pelan Tindakan Perbandaran Bandar Baru Bangi 2035, antara pelan perbandaran yang ingin dilakukan adalah perbandaran antara nod dan koridor transit. Nod dan koridor transit ini merujuk kepada perkhidmatan pengangkutan awam seperti stesen transit kereta api dan stesen bas rapid. Seterusnya adalah pembangunan nod dan koridor transit. Pembangunan nod dan koridor transit serta koridor pengangkutan awam sedia ada ini mampu mengurangkan pelepasan jumlah karbon yang disebabkan oleh penggunaan kenderaan persendirian. Pembangunan nod dan koridor transit ini juga mampu untuk memulihkan kawasan kejiranan, meningkatkan interaksi sosial, menggalakkan penggunaan pejalan kaki dan pembangunan berorientasikan transit iaitu TOD. TOD ini direka untuk memaksimumkan akses kepada pengangkutan awam dan menekankan strategi pembangunan bercampur dan kompak seperti mana yang telah dipromosikan oleh kebanyakan rancangan pembangunan di Malaysia. Terdapat 70% nod transit dalam Bandar Baru Bangi ini sebenarnya terdiri daripada perkhidmatan pengangkutan awam iaitu bas. Sebanyak 63 unit hentian bas di sekitar Bandar Baru Bangi telah didirikan. Namun, sistem pengangkutan bas awam ini masih belum dalam keadaan yang menyeluruh kerana ia belum disediakan pada laluan kompleks Diamond dan beberapa kawasan industri seperti Seksen 10, 13 dan 14. Penggunaan pengangkutan awam ini akan mampu mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri sekaligus mengurangkan pelepasan karbon. Ini merupakan antara gambar pengangkutan awam yang terdiri daripada bas rapid KL, bas Smart Selangor dan bas transit MRT Kajang. Seterusnya adalah jalan dan parkir. Jalan dan parkir ini adalah keperluan utama di sesebuah bandar bagi memudahkan pergerakan. Rangkaian jalan menghubungkan orang ramai dari satu tempat ke satu tempat, manakala parkir pula berfungsi untuk membolehkan orang ramai untuk meninggalkan kenderaan mereka. Bahan permukaan telap yang digunakan di kawasan parkir dan juga kawasan penggunaan jalan dan kawasan pejalan kaki mampu untuk mengurangkan suhu, menapis dan menghilangkan pencemaran dan mewujudkan persekitaran yang lebih lestari. Namun, terdapat juga turapan parkir yang akan memberikan impak negatif kepada alam sekitar seperti Pulau Harbour Bandar
Maka pendekatan bentuk ruang parkir hijau perlulah dipertimbangkan bagi mewujudkan kelestarian alam dan pembangunan yang rendah karbon. Berikut merupakan antara gambar jalan raya dan parkir kereta yang terdapat di kawasan Bandar Baru Bani. Seterusnya adalah pejalan kaki komprehensif. Ini merupakan pengangkutan paling asas dan sangat berkesan untuk jarak perjalanan yang dekat. Berjalan kaki ini adalah kaedah yang paling mapan untuk menjadikan pelepasan karbon pada tahap sifar. Pada tahun 2016, sebanyak 0.2% galon pejalan kaki berbumbung telah diwujudkan. Melalui perancangan APKJ 2035 pula, perancangan rangkaian galon pejalan kaki dalam kejadian di Bandar Baru Bangi ini akan ditumpukan di bahagian pusat bandar, zon industri dan zon institusi. Mengikut garis panduan perancangan kejalanan hijau 2012, akses untuk pejalan kaki perlulah diberi penekanan di kawasan lorong kaki lima dan perhentian transit. Bagi kawasan di pusat tumpuan orang ramai pula, laluan pejalan kaki hendaklah lebih luas sekurang-kurangnya 1.5 meter kaki lebar. Ini merupakan antara gambar laluan pejalan kaki yang berbumbung dan tidak berbumbung di kawasan Bandar Baru Bangi. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.